time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market and exchange draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquered difficulty is glory, was founded in year 2003. Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realized the transaction volume over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies such as in Cyprus, Malaysia, Australia, Taiwan, etc. Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24-hour, 5 days a week. Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop Trade Platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market in order not to let customers miss the golden opportunity of market. CDG also pushes investment strategies in the app, in which accounts operations are all-time available. Supervision in CDG is the best guarantee for clients' accounts. Both SEC and ASIC authorized CDG. 100% cut-through transaction process and Westpac doubly secure customers' funds, which provides complete separation from the corporation's direct operations of every account. The low cost is a competitive core advantage of CDG. The spread of standard account is 1.5 euro and 2.5 gold. ECN account is almost 0 euro and 1.2 gold, which makes the free sale easier. Both the standard account and ECN account are seamlessly connected with the international market. CDG is aiming to save time and cost. The technology and service are their sincere actions for your brand new investment experience. And the one-stop service platform will protect you and your funds. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all, my dear friends, a good health and all the best, and thank you for being here with us.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, kembali kita dalam minggu ini, bulan ketiga, bulan pertama dalam minggu ketiga ya, bulan Mac. Okay, so malam ni kita ada berapa orang ni? Kita ada dalam 14 orang. So, kita santai-santai dulu, tunggu-tunggu dulu semua orang. Ada lagi yang belum nak join. So yang dah masuk ni tolong share dulu dekat wall korang, untuk biar orang lain dapat manfaat juga. Tengok dulu. So kita tunggulah lagi seminit dua sebelum kita start nak fokus market untuk next week. Okay, ni kita dah boleh delete. Okay, untuk 17 orang yang tengah ada sekarang ni, korang ada apa-apa pair tak yang korang nak minta saya fokus untuk next week? So kalau ada, boleh drop lah komen korang kat bawah tu. So nanti saya akan bacalah one by one. So malam ni kita ada ramai agak Saya ada nampak Abang Imad. Oh, Abang Imad pun ada Hai bang. Okay, so kita dah boleh start. So untuk 24 orang yang ada sekarang ni, korang ada apa-apa pilihan korang tak yang nak saya fokus? Kalau ada boleh drop komen Sekejap lagi saya fokus. So sekarang saya nak update yang last week punya dulu. So macam UCAT, saya fokus last week dia akan jadi macam ni kan. So kalau ikut setup ni dah jadi lah. Dia turun sampai sini, and then dia fly. Waktu dia fly ni pun seingat saya waktu Kanada punya interest rate kot. Kanada dia cut dia punya interest rate, tak silap saya sebanyak 50 BPS kot kalau tak silap saya. So kita boleh tengok US CAD ni terbang. So macam yang saya fokus last week So sini dia dah bagi signal actually, this one. Sekejap saya try bulatkan Saya try bulatkan kawasan ni. Ni lah signal awal dia kasih. Okay, kawasan ni dia dah breakout. Okay, kalau korang nampak kawasan ni dah breakout. So bila dia breakout, normally price akan buat retracement. So dia breakout sini, and then sebelum ni kawasan ni ialah resistance. So bila dia breakout, dia bertukar menjadi kawasan support. So dia breakout sampai sini, dia pull back sampai sini, and then dia akan continue fly. So next destination untuk UCAT ni, saya target area sini lah. Mungkin dalam minggu depan ataupun lagi seminggu akan sampai kot. Lebih kurang dalam 120 pip ke hingga 150 pip. So untuk UCAT ni, kalau ikut prediction awal saya memang target nak swing lah, at least sampai ke 500 pip lah untuk UCAT ni. So kalau 500 pip dalam area mana ni? So this area TP kita kalau untuk UCAT ni. Untuk UCAT okay, biru ni kawasan profit yang anda berpotensi dapat. So kat mana stop loss? Macam biasa saya ajar dalam kelas sebelum ni, stop loss mestilah atas zone. Atas zone bermasuk kawasan ni, lebih daripada kawasan ni kawasan tempat kita nak sell ni, itu kawasan ni. So saya punya stop loss atas ni so lebih kurang dalam 50 pip. So zone ni berapa besar Zone ni dalam 50 pip. So ni dalam 30 pip. So lebih kurang risk kita 80 pip, reward kita lebih kurang 500 pip. So still berbaloi So untuk UCAT ni memang saya tunggu sini Kalau kita tengok monthly pun dah nak sampai di resistance monthly ni, this one, iaitu resistance tahun lepas, tahun 2019. Okay, sekejap saya try baca komen dulu Oh, ada minta Euro JPY Okay,
kita dah settle untuk UCAT ni. Saya dah berbulan-bulan dah fokus kat UCAT ni, tapi tak dapat kat UCAT. So tak apa, kita tunggu dulu. So ada minta Euro JPY Okay, jap. Okay, Euro JPY ni kalau ikut bulan 2 saya punya market forecast, kalau saya nak buy, sebenarnya saya nak buy bawah sini lah. Bawah sini ataupun bawah sini. Sebab kalau kita tengok weekly pun, kat sini ada best area support kat kawasan ni. So macam untuk EJ ni, saya masih nak, kalau nak buy, saya masih menunggu bawah ni lah. So mungkin price boleh buat penurunan dalam 180 pip hingga ke 250 pip ke kawasan ni, baru dia nak fly. Sebab saya ada baca satu berita tentang Euro pun dia tak ada nak cut lagi dia punya interest rate. So kemungkinan Euro akan strong lagi lah untuk tahun ni, untuk masuk ke kuartal kedua ni. So mungkin dia akan pull back sampai bawah ni, and then baru dia fly. So and then next kita ada gold, Wall Street 30, Nasdaq. Okay, gold mana gold? Kalau gold saya try buka sini lah, Smart Trader. Sebab kalau buka kat MT4 ni dia dah limited lah. Kita try tengok sini. Kita tengok view time frame besar terus. Kita tengok candle yearly. So kalau untuk gold ni, mana dia nak pergi ni? Satu. Kalau untuk gold ni, pandangan saya masih bias kepada bullish lah. Sebab gold ni dia sangat sensitif sekarang dengan isu COVID yang tak settle lagi. Okay, kalau kita tengok, kemungkinan dia boleh bergerak ke arah sini. Ya, saya cuba buat marking. Kalau view time frame besar, dia disebabkan isu COVID ni masih lagi bullish lah. Sebab kita tahu bila keadaan dunia tengah ada sesuatu yang sangat membimbangkan, so gold ialah tempat yang sangat bernilai untuk orang letak duit. So kita boleh tengok gold sejak ada COVID dalam sebulan yang lalu, kita boleh tengok dia terbang sebanyak 1300 pip. Ni dia keep on naik dan naik. So untuk gold ni saya masih bias buy, tapi kalau nak buy sekarang pun, kalau ikut price dah terlampau tinggi lah. Memang terlampau tinggi sangat. Kalau nak buy pun risiko agak besar. Tapi kalau nak scalping boleh je, tak ada masalah. Mungkin dia akan buat pullback sampai bawah ni, kawasan ni lah kot. Okay, sekejap saya try tengok. Okay, dia akan buat pullback sampai sini. Lepas tu dan dia akan naik balik. Okay. Dulu saya predict dia nak turun, tapi disebabkan isu COVID dia tak jadi turun dan dia naik balik. So kita boleh tengok isu COVID ni sangat sensitif lah untuk market forex dan gold ni. Okay, untuk pasal yang Wall Street 30 dengan Nasdaq, saya akan ulas sekejap lagi lah. Buat sekarang kita fokus dekat currency dulu. Okay, Euro CAD Sekejap. Euro CAD ni kalau ikut monthly masih tak cantik nak sell. Kalau tengok dia punya momentum naik tu masih strong lagi. Yes, kita boleh tengok 1-2 candle laju macam ni. Kalau korang terus instant sell, memang korang akan kena stop loss lah. So kemungkinan Euro CAD dia akan boleh pergi ke area sini lah, ke arah sini terus. Kita boleh tengok next week, mungkin dia akan pergi situ. Sekejap, saya try view time frame kecil. Atau dia boleh buat pullback. Ni setelah lama dah jadi support. Time frame kecil, mungkin dia boleh buat pullback ke sini dahulu.
minggu depan ada news euro interest rate kan, mungkin dia akan pullback sini dan dia akan climb up balik. Macam tu lah. Sebab tengok pada weekly dekat kawasan ni, saya kira kawasan ni bukan fresh resistance lah. Walaupun price tak berjaya tembus, tapi kita boleh tengok price dah cuba nak tembus banyak kali. So kemungkinan price yang datang kali ni, this one, mungkin dia boleh tembus terus. So kalau yang macam saya cakap sebelum ni, price yang cuba nak tembus resistance banyak kali, bila dia cuba cucuk lama-lama, benda tu akan tembus juga. So kita boleh tengok dekat pair mana pernah saya explain dulu, pair UCAD kan, tak silap saya. Untuk this area, this one 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa kali retest pun saya dah tak tahu lah. And then at last dia tembus juga this one. So untuk EuroCAD tadi, kat mana pula EuroCAD ni, mungkin next week dia akan ada buat satu pullback lah. Mungkin tak sampai dekat kawasan yang saya jangka ni, sebab ni berapa ni, dalam 400 pip. Mungkin tak sampai, mungkin dia akan sampai area ni je kot. Tapi kita tengok macam mana price reaction dulu dekat zone ni, this one. Kat sini bukan price tak boleh nak reject, dia boleh reject, tapi rejection dia tu tidaklah kuat sangat. Okay, tu gold. Okay, gold kita dah settle, EJ kita dah settle. Okay, CAC Chef ni saya tahu, memang saya tengok dekat Facebook tadi pun ramai orang buy, nak share nak buy, tapi saya masih tak nampak momentum lagi. Sebab kalau kita tengok momentum turun tu sangatlah kuat. So kalau kita tengok dekat weekly ni, dekat sini ada satu area support di area 86704. Kemungkinan price menuju ke arah sini lah. Ada balance lagi 150 pip sebelum dia nak buat reversal lah untuk CAC Chef ni. So kalau tengok dekat daily pun, kalau ikut kita tengok to the left pun tak ada apa-apa lagi dekat current price ni. Mungkin ni je, tapi saya tak prefer, saya lebih prefer kawasan bawah ni, this one. Kalau kita nak buy pun kita buy dekat kawasan ni lah. Okay, and then Abang Muhammad Fazli, bila nak lepak? Boleh bang, Roger je bila nak lepak bang, saya okay. Okay, ada minta Euro New Zealand Okay, Euro New Zealand dah profit rasanya yang last week punya kan. This one. Okay, saya padam yang last week punya. Okay, kalau ikut yang last week punya Euro New Zealand dah profit dalam 200 PA yang saya forecast. Okay, saya forecast dia akan buat rejection dekat area ni, tapi nampaknya rejection dia tu tak kuat dan price patah balik. So mungkin the next destination pun takkan dia nak pergi atas ni, tapi tak mustahil, boleh je dia nak pergi. Okay, untuk Euro New Zealand ni saya lebih prefer untuk KIV dululah. Sebab kalau kita nak sell pun, kalau ikut kawasan ni dia dah cuba nak tembus, dia dah cuba retest banyak kali. So mungkin nak turun ataupun dia nak naik sama, probability dia 50-50. So untuk Euro New Zealand ni saya KIV dululah. Okay, sorry Muhammad Fahan, pasal Euro New Zealand ni setup dia tak apa nak nampak. Kalau kita tengok daripada monthly, kalau ikut sini lah. So kalau nak buy, kita boleh buat strategi macam ni lah. Okay, tunggu dia breakout this resistance, dia buat satu pullback, and then baru kita buy bila dia buat pullback. This one. Yang ni cara yang nak more safe lah, kalau cara macam ni. So macam sekarang ni, kalau korang nak buy terus pun, kalau ikut memang memang tak disarankan lah. Okay, Abang Imad minta Euro GBP. Okay, Euro GBP orang dah buy lama lah bang, dah 400 pip lah profit. Euro GBP ni, okay, so kat sini dia dah buat satu pullback dalam 100 pip. Saya jangka pullback dia sampai sini sebenarnya, kat kawasan ni, kat kawasan yang setan dia ni, this one. Resistance lama, so resistance jadi support. This one, kan dia dah masuk Okay, this one dah sentuh lah.
So this one dia dah ambil order, dah pergi sini. Dan untuk next destination mungkin 0.90 untuk Euro GBP ni. Kalau view time frame kecil, mungkin akan ada pullback balik dekat area ni. Support H4, minor support H4 dekat sini. Mungkin dia boleh buat macam ni, drop lagi sekali, then continue up. This one macam ni lah. So korang kalau tengok dekat current price ni kan, macam price dekat kawasan ni, korang jangan terus buy saya sarankan. Kalau nak buy, biarlah at least dia price buat pullback terlebih dahulu dan korang buy. Kalau korang buy dekat current price ni, korang menanggung floating lebih kurang dalam 65 pip. So untuk Euro GBP ni, kalau 65 pip memang agak besar, sebab kita trading dalam currency Euro dengan GBP, itu currency yang mahal. Okey, ada orang minta Euro Chef Saya dah saya dah cerai apa ni. Saya pun tak tahu, 5 minggu saya tak ada untung trading dekat Euro Chef ni. Tapi tak apa, boleh saya nak analisa lagi Euro Chef ni. Euro Chef ni saya pun tak tahu apa masalah Euro Chef ni. Euro lain semua naik, dia je yang keep on turun, naik turun, naik turun, naik turun. So this one support dia, ni support dia, ada balance 300 pip untuk dia turun. Sekejap saya cuba view. Ni resistance lama. Okay, kalau korang nak cuba buy juga Euro Chef ni, mungkin dalam kawasan ni lah, antara dua kawasan ni. Kawasan ni, sekejap saya cuba tanda kalau korang tak nampak. Kawasan A, dan kawasan B. Okay, dua kawasan ni lah. Tapi saya lebih mau prefer on, saya akan cuba dulu lah di kawasan A ni. Tapi saya pun tak pasti lah, saya akan masuk lagi ke tak ni. Kita tengok pada setup next week lah. Kalau dia buat satu reversal yang cantik dekat Euro Chef ni lah, mungkin kita akan entry lah sama-sama untuk Euro Chef. Tapi untuk current price ni jam lah. Saya pun tak tahu apa masalah dia ni. Okay, AUD Chef. Sekejap, AUD Chef, ramai peminat Chef Okay, untuk AUD Chef kita tengok monthly dia. Okay, untuk AUD Chef ni saya sarankan lah. Okay, kalau nak dengar, kalau korang tak nak dengar pun tak, saya pun tak ada masalah. Okay, saya sarankan kalau korang nak trade AUD Chef ni, korang tunggu dia buat satu reversal pattern dahulu. Okay, sebab apa? Sebab sekarang kita tengok price dia turun dalam keadaan downtrend yang sangat kuat. So kalau korang keep on buy, memang korang akan asyik makan stop loss lah. So at least kalau korang nak trade, korang tunggu dia buat macam ni lah. Okay, current price ni dia buat macam ni, and then dia buat satu macam ni. Bila dia buat macam ni dekat this area ni, barulah korang buy. At least bila korang buy ni, at least market dia dah bagi confirmation bahawa dia daripada uptrend, dia daripada downtrend, dia nak bertukar kepada uptrend. Itu je lah strategi saya kalau untuk pair yang sangat-sangat trending ni. Kalau macam untuk ni, saya lebih prefer tunggu more reversal pattern dulu lah. Kita perhati lah reversal pattern yang dia buat dekat AUD Chef ni. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu Faiz dia tak ada malam ni. Saya malam ni seorang-seorang dekat konti ni, sebab cikgu Tiger balik Melaka, and then cikgu Faiz pergi tengok bola. So tinggallah saya seorang-seorang dekat office ni. UJ nak turun lagi ke Saudara Zul? UJ ya, kita tengok UJ. UJ ni fokus bulan 1 itu hari dah profit dalam 600 pip lah. Banyak lah. Saya sendiri pun tak masuk.
untuk UJ ni. Tapi dah turun dalam 700 pip. Okay, nice lah ni. Kalau siapa-siapa follow setup UJ ni, tahniahlah saya ucap. Okay, untuk UJ ni kalau kita tengok untuk long term memang dia nak turun lah. Okay, UJ sebab dengan Federal Reserve dia dah cut dia punya interest rate lagi, ada sebanyak 50 tu kan. So kita akan tengok satu kejatuhan panjang lah dekat UJ ni. Tapi tak adalah bila cakap potong tu dia terus turun, tak ada pullback. Okay, so mungkin untuk UJ ni dekat kawasan ni dia akan buat satu pullback lah, kat kawasan support 2019 ni. Okay, dia akan buat pullback at least sampai sini lah. Okay, dia akan sampai sini sebelum dia nak teruskan penerjunan ke bawah. Macam ni. Saya sebenarnya kalau ikut last week, saya target dia nak buat pullback area ni, di area. Tapi price keep on turun. So saya tak sempat nak entry di area. Kenapa area ni dulu sini ialah resistance, and then dia pecah, and then dia jadi support, and then dia pecahkan lagi. So kawasan ni memang kawasan yang strong lah orang cakap. Kalau orang cakap nak full margin lah, kat area ni lah nak full margin. Tapi market tak bagi peluang. So kita tunggu lah UJ ni dia buat satu pullback. Okay, Abang Syah minta GBP CHF dengan GBP JPY. Sekejap. GBP CHF. GBP CHF ni dekat monthly ada satu support. Okay, tapi kalau support dia, sekejap saya kira zone dulu. 300 pip, besar, sangat besar zone dia. So kita kecilkan lagi. Kat bawah ni so this one dia breakout, market tak retest ke kawasan ni. Okay, untuk GCHF ni sini ada satu tempat yang ada potensi nak sell kat kawasan ni. Dekat sini pun ada, kat bawah ni. Tapi kalau saya lebih mau prefer yang atas tu lah, kalau dia sampai lah. Tapi biasanya tak banyak kot, mungkin dia akan retest balik sampai sini je, dan dia akan continue drop lah. Drop pun ada balance lagi dalam 500 pip. So saya lebih prefer sini lah, antara dua kawasan ni lah. Kalau untuk GBP CHF ni, saya jangka dia akan turun sampai sini. Tapi sebelum nak turun tu, mungkin dia akan buat pullback dulu lah. Kat kawasan ni pun mungkin dia akan ada rejection kalau kita tengok ni. Kat daily ni pun dah buat candle doji ni. Doji ni kebiasaannya ialah strong reversal lah. Okay, so mungkin dia akan reverse sampai sini. Dia akan buat macam ni, and dia akan drop. Kalau dia pecah kawasan ni, so tunggu dalam kawasan ni lah. Dekat support become resistant dekat area ni. Nampak kan area ni kan? So kalau korang buka chart tu nampak lah. Okay, and then GBP JPY. Okay, so kalau ikut setup last week memang fail lah, sebab saya buy dekat kawasan ni kan. So saya jangka kawasan ni dia dah nak buat reversal, tapi tak reverse juga. So tak apa, so kita tunggu kawasan ni lah pula. Dalam kawasan ni, di area kita kalau nak masuk mungkin hari Senin ni lah kot. So kita tengok H4 dia buat macam ni. Kalau ikut H4 dia dah bagi rejection ni sini dalam 40 pip. So kalau ikut boleh nak instant je kawasan ni. Untuk GG ni pun, kalau view ni saya lebih prefer nak buy dekat kawasan bawah ni lah. Kalau betul-betul nak buy kat kawasan bawah ni, antara sini
ataupun kawasan ni. Okay, korang boleh tengok dekat kawasan bullish engulfing ni, kat kawasan ni. Tapi yang lebih more safe dekat bawah ni lah. 1-2 berapa ni, 1-2-7. Okay, ni untuk GJ ni kalau nak mencari position. Sekejap, sini ada satu tempat cantik nak sell. Ni breakout. Okay, ada dua tempat yang berpotensi kalau korang nak sell untuk GJ ni. So kalau sampai sini tekan je lah. Kawasan ni ataupun kawasan ni. Stop loss pun kecil je, lebih kurang dalam 25 pip je. This one, kawasan ni dengan kawasan ni. Ni dalam berapa ya? Dalam 500 pip. Boleh ni. Okay, tadi kita dah settle Eurocat, AUD Chef, ECAT ECAT macam saya cakap tadi lah. Kalau nak buy, tunggu dia buat breakout, and then tunggu dia buat pullback, and then barulah buy. So macam current price ni, mungkin ramai akan cari sell je lah untuk current price ni. Tapi macam itulah, saya tak prefer sangat nak sell, sebab kawasan ni dia dah retest banyak kali. So probability dia nak tembus tu sangat tinggi lah. Lebih kurang dalam 75 ke 80% dia nak tembus kawasan ni, dia sangat kuat lah. Macam tu lah untuk Eurocat ni. Okay, and then kita ada OCN Muhammad Ashraf. Waalaikumsalam. CN, oh my, monthly ni major support, weekly untuk OCN ni. Kalau nak buy pun jauh lagi perjalanan. Saya target kalau the best position nak buy dekat sini lah, dekat major support di monthly ni. Sebab kalau ikut kawasan ni tak ada apa, ni pun tak ada apa, ni lagi lah kawasan ni. So nak buy pun memang tak ada. So kita tunggulah bawah ni terlebih dahulu. This one, kalau tengok weekly pun tak ada, kat sebelah dia tak ada apa. So kita tak dapat nak buat apa tu lah. Melainkan current price ni dia buat satu pullback lah, macam yang saya explain tadi lah. Kalau dia buat pullback, contohlah kan, dia pecahkan balik support ni. This one, ni support, dulu dia support, and then dia pecah, dia jadi resistance, and then current price ni dia pecahkan balik, and then dia buat satu pullback. So kawasan tu dia akan jadi kawasan yang sangat strong lah. Dulu dia support, and then dia jadi resistance, and then dia jadi support balik. So kebiasaan situ ramai trader full margin akan masuk lah. So kalau in case jadi macam tu, kita boleh tengok lah. Untuk OCN ni dia akan naik lah, at least sampai sini lah. Macam ni. Tapi untuk sekarang ni saya lebih, untuk OCN ni saya lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu lah. Okay kan, sekarang isu virus Chef dengan JPY safe haven, mungkin ramai investor play safe. Kalau ikut dengan isu sekarang, dengan isu COVID ni, kalau ikut memang ramai investor play safe lah. Kalau kita tengok dekat stok market apa semua, kita boleh tengok kejatuhan yang sangat mendadak. This one tengok, lebih kurang 5,000 pip dia jatuh. So kita boleh tengok investor pun dia tak yakin
dengan stok-stok ni. So dia orang take profit terlebih dahulu. So mungkin dia orang akan masuk market balik bila isu COVID ni settle lah. So kalau ikut tengok US30 ni, dia dah reject kawasan ni, this one dekat weekly punya candle ni. Tapi saya tak sure kenapa candle jadi macam ni, lagging kot. Tapi tak apa. Kalau ikut this one dah strong reversal lah ni, tapi market masih dalam keadaan fear. So kita boleh tengok dia drop balik dalam 1500 pip. So saya rasa waktu yang terbaik kalau kita nak buy dekat US stock apa ni semua, bila dah ada penawar lah untuk isu COVID ni. So kalau kita dengar rumours dah jumpa penawar untuk COVID ni, so kita akan lihat lah US stock market ni akan slowly naik balik. So untuk sekarang ni macam tu lah isu dia. Okay, this one dia akan pecah. Mungkin that next session dia akan datang sini lah, tu US30 ni. Dia dah naik balik, dia dah naik 2500 pip, dia balas balik. Macam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Euro AUD sekejap. Mana Euro AUD? So korang trade minggu ni macam ni, okey tak? Ke ramai dapat profit, ke ramai buat ramai kena stop loss, ke ramai MC? Update sikit, saya nak tahu gak apa pengembangan korang. Okay, Euro AUD Euro AUD ni market kelihatan masih bullish, masih tak ada reversal pattern yang nak tunjuk dia nak buat kejatuhan. So lepas tu disokong pula dengan keadaan ECB yang mana saya baca semalam, diorang pun tak ada niat lagi nak potong dia orang punya interest rate. So saya jangkakan untuk Euro, semua pair euro ni kita akan lihat satu kenaikan juga untuk lagi sebulan dua ni. Okay, untuk Euro AUD ni kemungkinan dia boleh reverse sini dulu. Kemungkinan dia akan react pada kawasan ni. Okay, so mungkin dia akan datang sini and then dia akan buat kenaikan balik this one. Macam ni lah kot view saya untuk Euro AUD ni. Okay, UJ tadi kita dah settle. UJ kita nak tunggu pullback kat kawasan ni untuk kita cari re-entry sell lah. Mungkin bukan kawasan tu, mungkin kawasan ni dekat open price ni. Macam saya lebih prefer dekat open price lah. Ada orang suka kawasan ni, tapi saya jenis tak suka floating. So saya tunggu dekat open price ni. Mungkin dia akan datang sini dan dia terjun balik. Okay, UK tadi macam sebelum ni lah, kita orang nak sell tadi lah. So mula-mula predict dua kawasan, kawasan ni satu, tapi kawasan ni dia dah tembus. So kita tunggu kawasan ni lah untuk kita sell. Saya rasa saya cuba check Forex Factory. Rasanya next week kot USD punya interest rate. Okay, next week kita ada Euro Monetary Policy. Okay, sorry, 19 hari bulan, lagi 2 minggu. Okay, ni this one, Federal Fund Rate. Okay, waktu tu mungkin kita akan boleh lihat USD ni sampai ke kawasan ni and then dia akan drop. Dan akan buat drop yang jauh tu UK ni. Data USD lemah kan, lepas tu oil jadi cut ke 1.5 juta tons oil sekejap. Oil ni pun tak silap saya dia ada kejatuhan pun sebab isu COVID tak silap saya. Dekat sana pun ada rakyat diorang yang terkena. Saya pun tak sure sangat pasal oil ni. Tapi kalau ikut oil ni
dia memang takkan drop yang sangat-sangat jauh lah. Dekat supposedly dekat area dekat 47-46 ni korang dah boleh buy lah. Sebab oil ni dia harga dia tak boleh terlampau murah dan harga dia pun tak boleh nak terlampau mahal. Sebab oil ni harga yang benda yang dipakai seluruh dunia. So kalau dia murah sangat ada pihak akan marah. So kalau dia terlampau mahal sangat ada orang akan marah juga. So dia balance lah, macam harga gold. Okay, NU target sampai mana? Okay, NU ni kalau ikut hati yang tamak ni, saya memang nak hold sampai 5-600 pip lah. Tapi lepas saya bincang balik dengan Cikgu Faiz cakap NZD ni tak adalah strong sangat. So kemungkinan dalam 300 pip macam tu lah saya akan TP. So macam last week, okay, saya ada explain kan, price dia normally dia akan buat macam ni. Price dia akan buat macam ni. Saya explain. Okay, ni saya explain dalam real market yang saya tengah entry sekarang. Okay, dia dah buat macam ni. Okay, and then korang boleh tengok saya buat entry sini. And then tengah run profit dalam 100 pip lah, this one. Okay, kenapa saya cakap macam tu sebab ni kawasan ni dulu dia this one, dia support and then dia become resistant and then dia jadi support balik. So dekat sini lah peluang korang untuk entry. Okay, SBR, support become resistant, resistant become support. So ni kemungkinan dia akan buat macam ni lah pula. Sekejap, saya padam lah serabut yang banyak-banyak. Ni next session dia atas ni lah, normally this one. Kita boleh tengok ni resistant dan ni pun resistant. Okay, untuk NU ni kalau nak re-entry balik, untuk currently memang tak ada setup lagi lah, this one. Melainkan dia buat macam ni. Melainkan dia buat macam ni lah, macam saya ajar tadi tah. Dia buat satu naik sampai sini and then dia reverse balik. Dekat sini korang boleh nak entry balik kawasan ni. And then dia akan naik lah macam tu. Sebab kalau ikut NZD ni, NZD USD ni dia memang akan naik lah. Sebab USD dah cut rate. So kita boleh tengok USD turun and then USD akan naik. Okay, so sekarang dah 8.38. So saya nak bagi laluan dekat azan isyak jap. So saya jumpa korang lagi 10 minit. Right. Time flies in the wheels of history. The opportunities are limitless in this rapidly changing market. Development of the financial market and exchange draws increasing attention widely. As the world's biggest monetary market, it started fairly late, but it has astonishing development speed and has been accepted by all the investors in the whole world. CDG, a famous exchange broker whose name stands for the spirit of conquered difficulty is glory, was founded in year 2003. Over 16 years, it has more than 100,000 partnerships and developed more than 5,000 IBs. Realized the transaction volume over $13,000 billion. Its vocational work covers more than 80 countries. It provides about 100 services of finance derivatives, including foreign exchange, index number, shares, etc. In processing of CDG's global blueprint, it has set up many agencies such as in Cyprus, Malaysia, Australia, Taiwan, etc. Whether you are retail or institutions, customer service of CDG will be here for 24-hour, 5 days a week.
Professional lectures will help you build a complete knowledge system of finance. Professional analyst team will provide you with easily comprehensive market report. Advanced CDG platforms will update newest learning materials to bring you live of major global events. CDG will always help investors seize the opportunities and understand the market trend. Desktop Trade Platform is an essential assistant for you to travel freely in the market. CDG provided MetaTrader 4 and MetaTrader 5 for mobile devices, which can support both Apple and Android systems. It processes about 2,000 information of price changes in 1 second and provides 24-hour technical analysis of market in order not to let customers miss the golden opportunity of market. CDG also pushes investment strategies in the app, in which accounts operations are all-time available. Supervision in CDG is a best guarantee for clients' accounts. BOSAI SEC and ASIC authorized CDG. 100% cut-through transaction process and Westpac doubly secure customers' funds, which provides complete separation from the corporation's direct operations of every account. The low cost is a competitive core advantage of CDG. The spread of standard account is 1.5 euro and 2.5 gold. ECN account is almost 0 euro and 1.2 gold, which makes the free sale easier. Both the standard account and ECN account are seamlessly connected with the international market. CDG is aiming to save time and cost. The technology and service are their sincere actions for your brand new investment experience. And the one-stop service platform will protect you and your funds. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. I wish CDG a prosperous future. Wishing CDG proper year ahead. Wishing CDG a prosperous future. Wishing CDG a prosperous future. I wish CDG Global a prosperous future, and I wish you all, my dear friends, a good health and all the best, and thank you for being here with us.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So kita kembali dalam sesi kedua ni. Itu lepas kita berhenti rehat seketika dalam lebih kurang 10 minit tadi. Okay, so tadi saya ada terlihat komen yang orang minta pasal goal. Okay, and then UJ. Okay, saya macam berminat dengan pasal Abang Apih Okada ni yang bertanya tentang UJ. Okay, saya akan explain sikit. Okay, untuk UJ ni yang okay, kita kena kenalilah diri kita ni. Macam kita dalam trader forex ni kita ada 4 kategori. Okay, saya tunjuk kita ada 4 kategori. Okay, kita ada scalper, and then kita ada intraday, okay, see. Dan D ialah position trader. Okay, so kita dalam market forex ni sebenarnya kita ada empat jenis ataupun 4 jenis perangai. So kita ada scalper, intraday, swing trader dan position trader. So apa benda yang scalper, intraday dengan position trader ni? So kalau scalper macam dekat current price kan, macam kita tengok dekat current price ni, yes, kita tahu view dia nak turun lagi. So and then dia akan just sell lah untuk dia dapat TP 10 pip ataupun 5 pip. So kalau intraday ni dia more kepada nak hold dia punya position lebih daripada 1 hari lah. Dan swing trader macam biasalah, macam saya seorang swing trader, so saya lebih suka nak hold saya punya position lebih daripada seminggu ataupun sebulan. So untuk position trader ni seorang trader yang sangat rare lah. Kalau kita nak jumpa kat dunia ni memang sangat-sangat rare lah. Kalau ada pun kita boleh kira, sebab position trader ni dia akan masuk setup di setup monthly. Okay, contohlah kan, dia akan masuk setup di setup monthly, dan dia akan cuba hold position dia selama bertahun-tahun. Okay, macam saya pernah tengok di Instagram seorang lelaki tu, dia pernah hold dia punya position selama 4 tahun tak close. Itu ialah position trader. Okay, so kalau macam untuk scalping ni macam UJ tadi kan, kalau tanya nak sell sekarang boleh je, tak ada masalah pun, tapi pastikan ada stop loss lah. Tapi macam saya cakap sebelum ni lah, kita nak dapatkan sesuatu entry tu sesuatu entry yang berkualiti. So kalau kita nak sell, saya lebih prefer macam kita sell di tempat yang ada potensi yang bagus lah untuk reversal. Macam sekarang ni, kalau kita sell sekarang ni, price dia nak naik dengan nak turun sama banyak. So macam saya memang tak berminat dengan cara tu. Tu saya rasa dah menjawab kan. So, kalau macam nak sell juga tak ada masalah pun. Contoh kata M1 dah bagi jalan untuk sell, boleh tekan sell. Macam tu. Okey, sekarang kita ada 40 orang. So tadi ada orang minta apa tadi? Gold okey. Gold ECHF. Okey, untuk gold ni kalau ikut view lama saya, this one dia dah buat reversal kan. Suppose 1000 pip reversal, quite strong lah. Tapi saya nak tunggu dia reverse kat kawasan ni, tapi nampaknya price terus pecahkan disebabkan isu COVID. So kita boleh tengok isu COVID ni bukan isu yang kecil lah. Kalau kita tengok isu COVID ni, dia bagi impact dekat market memang sangat-sangat gila lah. So kita boleh tengok US stock market pun terus drop. Dan gold pun terus naik. So kemungkinan gold ni next session kalau saya lah, kawasan ni dah pecah, so saya akan delete kawasan ni. Saya akan tunggu kawasan atas ni lah pula untuk sell gold ni.
Mungkin kalau korang nampak sekarang boleh sell, boleh je tekan, no problem pun. Macam saya kalau tengok setup monthly ni lah resistance dia. So saya jenis seorang trader yang akan masuk position nak buy ataupun sell dekat di resistance ataupun support. Okay, ni saya dah bagi view untuk gold, harap nampak macam kalau isu COVID ni selagi tak settle, saya expect gold ni akan terus bullish lah. Mungkin dia akan, kalau turun pun mungkin kawasan ni, and then ataupun kawasan ni lah, this one. Tapi nak trade gold ni pastikan ada stop loss lah, sebab gold ni pair yang amat volatile. Dia nak bergerak 100 pip di candle M5 M1 tu sekejap je. So tak ada problem, pastikan nak trade ada stop loss lah, dan masuk di tempat yang betul lah. Sebab kalau masuk di tempat yang salah, account merana lah untuk gold ni. Okay, so kita ada 41 orang. Ada paper lain lagi nak tak saya analisa sebelum saya habis live dalam lebih kurang 5 minit lagi. Okay, untuk Eurochain siapa minta tadi, saya lupa lah. Okay, untuk Eurochain ni saya prefer nak buy dekat kawasan ni lah pula, sebab current kawasan ni, kawasan support area ni dia dah pecah. This one dia dah pecah, so kemungkinan dia nak turun bawah ni ataupun bawah ni. So tapi tak semesti saya jangka kawasan ni dia akan terus turun, tapi macam contoh kata dekat current price ni dia dah buat dia satu reversal sampai sini, and then korang cari lah tempat nak re-entry. So macam sekarang ni dia tak bagi reversal pattern lagi, dia just keep on turun je. So kita untuk Eurochain ni, kita nak lebih more play safe, kita tunggu reversal pattern lah. Macam this one dulu dia dah bagi reversal pattern, this one, tapi nampaknya setup tu batal. So tak apa, banyak lagi setup lain yang kita boleh tengok. Okay, OCHF OCHF pun sama bang. OCHF saya masih tunggu reversal pattern lah. Kemungkinan macam current price ni kan, macam sini this one dia buat macam ni. Okay, dia kena tembus dekat sini terlebih dahulu lah, just my view saya lebih suka dia tembus sini dulu, and then kita bila dia buat price, buat correction di time frame kecil, yang tu lah kita entry. Macam sekarang ni kalau kita keep on buy bagi saya macam kita trade tu tak ada, kita tak nampak setup. Tu je. Macam kalau ikut di OCHF ni, kalau kita nak tengok cat-cat lama pun dekat sebelah kiri pun dah tak ada apa lah. So nak lebih more play safe, kita waiting for reversal pattern lah. Yang tu bagi saya lebih more play safe lah, this one. Reversal pattern ni this one lah, dia mesti break resistance ni, this one. Minor resistance di ni untuk bulan 3 ni, this one. Okay, kalau dia break, yang tu dia dah bagi signal tu dia nak bertukar arah daripada downtrend, dia nak buat ke uptrend. This one, korang pernah tengok this one kan, dia buat satu impulse and then dia buat correction, and then bila dia dah siap buat correction, yang tu lah peluang trading korang. Pandangan NFP. Okay, itu hari saya tengok NFP dia dah cut rate, so mungkin waktu NFP sekejap lagi USD akan strong seketika, and then lepas dia dah settle tu mungkin dia akan kembali weak lah. Macam tu je lah kot pandangan saya. Saya NFP ni pun saya dah lama tak trade NFP ni. Saya jarang-jarang trade NFP sebab NFP ni bukan laju sangat. NFP ni kadang-kadang movement dia, orang ingat dia boleh pergi sampai 100-200 pip. Tak, kadang-kadang dia bergerak 30 pip ke 40 pip je untuk NFP. Dia movement market yang kita boleh tengok yang gila-gila, waktu ada interest rate apa semua tu, yang tu kita boleh tengok market bergerak dalam 100 ke 200 pip dalam masa 15 minit, macam tu je. Yang tu barulah short nak trade. Kalau NFP ni bagi saya news yang biasa je, tak ada apa sangat. Okay, so saya ada terlepas apa-apa lagi tak? Apa-apa komen lah yang saya tak baca, yang saudara-saudara sekalian minta saya analisa. Okey, Abang Aziz Yazim, setup yang saudara Zul bagi berbaloi. Okey bang, alhamdulillah, terima kasih.
Okay. Okay, saya baru ingat ada orang minta ni tadi kan. So kita pergi ke trading view lah. Ada orang minta Nasdaq tadi kan. Sekejap, saya cuba cari. Oh tak ada Nasdaq Smart Trader. Okay. Okay, saya baru ingat Kak Liza ada minta pasal Nasdaq tadi kan. Okay, Nasdaq sekarang price 115. Mana kotak ni nak letak? Okay, Nasdaq ni kalau ikut time frame daily, sinilah tempat yang quite nice lah nak buy untuk Nasdaq ni. Sebab kawasan ni kalau nak buy, this one dia dah return yang early, so kawasan ni masih lagi fresh. So kalau tembus next destination bawah ni lah pula. Mana benda ni? Kat bawah ni. Kat bawah ni lah pula. Yang bawah ni kalau ikut memang the best area lah nak buy untuk Nasdaq ni. Tapi untuk sekarang ni price masih bermain-main dah kawasan ni. Tapi saya ada satu keyakinan price akan cuba datang ke kawasan ni disebabkan isu COVID ni. So selagi masih tak settle isu COVID ni, untuk buy US stock ni memang agak berisiko tinggi lah. Kalau kita tengok daily pun, ni this one area ni. This one. So tunggulah dalam kawasan ni untuk pertanyaan Kak Liza tadi di kawasan ni. So kita boleh cuba buy lah. So 113 80 lebih kurang dalam, lebih kurang berapa pip ni. Tak besar dia punya stop loss ni, kecil je. So boleh cuba lah. Alright, so ada apa-apa lagi tak? Sekarang dah jam 9. So saya nak end live sekejap lagi. So kalau ada, drop lah dulu komen sebelum saya nak end saya punya live ni. Kalau ada apa-apa nak tanya ataupun something. Okay, untuk NU ni kawasan ni tak tahu lah. So untuk ni saya nak lock saya punya profit dulu NU. This one. Untuk GN pun, GN masih dekat atas ni. Gold Gold, pandangan saya cari buy terlebih dahulu lah bang. Untuk gold ni kan dia akan buat pullback sampai sini next week, dan dia akan continue naik balik lah. This one macam tu lah, lebih kurang 500 pip pullback. Sebab selagi tak settle isu COVID ni, gold ni kalau nak sell just pada pandangan saya memang agak berisiko lah. Sebab gold ni akan jadi bernilai bila dunia dalam keadaan chaos. Tu je. Okay. So korang nak tahu dunia dalam keadaan chaos masa mana gold tu, korang boleh tengok waktu perang-perang dunia apa semua. Waktu tu semua investor akan park duit dia orang dekat pair yang safe haven lah, macam gold, JPY apa semua. Alright. So kalau dah tak ada apa-apa, saya nak undur diri dulu. So kita jumpa next week lah pada hari Jumaat jam 8 malam. Alright. Okay. So saya pergi dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.